وأزمنة مديدة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. إخوة الإيمان, Tuan Pengurusi, Prof. Dr. Yusof dan Tuan Kuasa, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, Ustaz Wan, Ustaz Anwar, para asatizah, datuk-datuk, ibu ayah yang saya hormati, apa khabar semua tuan-tuan? Mata pun berpasi kan, tak pun nak buka dah ni. Ya, pun alhamdulillah kita menanti syahidu petang esok dah tengok anak bulan. Ya, hari 29 Ramadan dan hari ini hari 28. Kita sambunglah sedikit bacaan kitab Thimarul Jannah yang merupakan kitab terjemahan daripada kitab asal Risalatul Muawanah bil Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya kira bulan lepas kita masih berbicara tentang taharah, ya, pembersihan zahir dan batin. Pagi ini kita sambung sikit muka surat 86. Ya, perenggan yang 3 daripada bawah tu. Okey tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Syekhuna radhiyallahu anhu, dan lazimkan atas engkau dengan memelihara daripada najis-najis sekaliannya. Jadi kita fahamlah dalam ibadat kita sebahagian besarnya disyaratkan mesti suci daripada hadas dan najis. Dan telah kita bicarakan dulu bahawa ya, memelihara kebersihan ini bukan hanya kita nak tengok dari sudut yang zahir, ya, yang mengganggu sah ataupun batalnya ibadat kita, tetapi dalam konsep ilmu tasawuf ini perlu dilihat juga penyucian hati. Ada 3 tuan-tuan. Yang pertama disebut tathhir, penyucian. Yang kedua disebut sebagai takmir, pengimarahan. Yang ketiga disebut sebagai tanwir, pencahayaan. 3 tu. Jadi yang nak dapatkan tathhir itu, taharah itu, kita kena tengok, kena banyakkan istighfar. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita keluar daripada sekolah Ramadan ini semuanya telah disucikan daripada dosa kita. Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan ke Ramadan itu kaffaratun lima bainahuma. Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Itu penyucian dari sudut hati kita. Zakat kita jangan tak bayar. Tuan-tuan, zakat yang walaupun tuan-tuan nak tunggu waktu afdal, ya, antara subuh ataupun sebelum imam mula sembahyang raya, tetapi yang penting kita kena selesaikan segera kerana zakat itu juga penyucian, tathhir, taharah. Okey. Di sini kata Habib, kita jaga jangan ada najis yang berkaitan, maka jika mengenai akan dikau daripada sesuatu serta basahnya. Najis ada 2. Ada basah, ada kering. Tuan-tuan, maka segerakanlah olehmu dengan dibasuh akan dia. Kita fahamlah. Ya, kalau ada najis, kita bersihkan, tuan-tuan, kita sucikan dengan panduan yang telah kita faham bersamalah. Qala, dan apabila mengenai akan dia janabah, berjunub lah dah. Pergi bazar Ramadan, tak mandi lagi. Dia tak puasa, boleh. Faham Kerana mandi itu bukan untuk puasa. Mandi syarat untuk solat. Mandi untuk mengharuskan dia memegang mushaf. Mandi wajib itu mengharuskan dia tawaf. Tapi dia nak puasa, memang boleh puasa. Itu mazhab jumhur. Walaupun dia belum mandi junub, belum mandi bersih daripada haid, dia boleh puasa. Dia berbeza dengan mazhab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah kata, siapa tak mandi, dia tak boleh puasa. Tapi mazhab jumhur ulama kata tak, itu tak tepat. Ya, yang tepatnya junub itu ataupun mandi wajib itu dia diperlukan bagi ibadat-ibadat solat, tawaf dan seumpamanya saja. Untuk puasa tak berkaitan dengan mandi wajib itu. Cuma tuan-tuan dari sudut adab, maka diterangkan di sini, kalau yang berjunub segera olehmu dengan mandi pada ketika itu. Okay, sebab orang junub ni apa dia kata, maka bahawasanya orang yang berjunub itu dihalau akan dia daripada hadarat Allah Ta'ala. Sebab apa? Junub ni artinya jauh. Junub tu artinya jauh, tuan-tuan.
Dan kerana demikian itu haram ke atas orang yang berjunub, ya, nak masuk masjid iktikaf tak boleh. Dia pula sama iktikaf kan, kita sahur tak apa, sahur kat luar. Kantin kita di luar tak ada masalah. Dia sama duduk dalam masjid tuan-tuan dengan ceramah, tapi di junub tak boleh. Orang berjunub, orang haid tak boleh masuk masjid, tak boleh mengaji. Ya tuan-tuan, tak boleh baca Quran. Sebab itu dia terhalang daripada melakukan ketaatan-ketaatan ini, maka orang ini dianggap berjunub, orang yang jauh daripada Tuhan. Maka Quran kata apa? Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan sekiranya kalian berjunub, maka bersihkanlah. Kita junub kan boleh mandi terus, tapi kalau haid tak boleh mandi melainkan setelah kering darahnya. Itu beza dia. Jadi orang yang nak faham Quran, nak rasa khusyuk ibadat juga tuan-tuan, orang tu mesti bukan kategori orang yang berjunub. Kan junub ni katanya termasuk juga junub itu orang yang bergelumang dengan dosa. Dia tak akan rasa seronok ibadat. Dia berdoa pastikan ya Allah tahun ni Ramadan 29 dia. Tak ada 30 tu. Maknanya tak nampak pun baina nampak juga nak bulan. Kan dia tak mau puasa 30 tuan-tuan. Ya. Jadi itu ya orang yang faham Quran, orang yang faham hadis, orang yang faham keseronokan ibadat, iaitu orang yang bersih daripada dosa, yang bersih daripada junub tuan-tuan. Baik. Dan datang pada hadis bahawa malaikat tidak masuk ia akan rumah yang padanya orang berjunub. Bayangkanlah. Berapa lama berjunub? 30 tahun. Tak mandi-mandi. Dia tak tahu mandi. Dia tak tahu mandi itu wajib contohnya. Tuan-tuan, jadi itu bukan lain malaikat tu. Kalau malaikat tak masuk, apa dia yang masuk? Nescaya datang oleh syaitan daripada tiap-tiap pihak yang akan geng dia, badannya bertatu, puasa pun tak nak, zakat lagi tuan-tuan. Sebab apa? Ini jenis junub sepanjang hayat. Dia jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada malaikat rahmat, yang dekat padanya ialah gangguan-gangguan syaitan. Baik. Qala dan takut olehmu bahawa makan kamu dan tidur kamu padahal kamu berjunub. Jadi memanglah malam Ramadan tu hubungan suami isteri tu halal. Ya, sampailah sebelum azan subuh. Dah azan subuh berhenti. Ya, tuan-tuan sama makan juga. Mazhab-mazhab yang polik-polik ni macam-macam dalam TikTok tu. Dia kata tak apa. Tengah azan subuh, selagi belum habis azan boleh makan lagi. Mana mazhab tu ambil tu? Tak boleh. Dah masuk subuh habislah masa dia. Tuan-tuan, sama juga hubungan kelamin suami isteri. Tak boleh. Kan? Dah masuk subuh, dah berakhir lah maknanya. Okey, jadi kalau yang berjunub itu usahakan copek mandi. Kecuali, ya kenapa kata Syekh di sini tuan-tuan? Jangan makan dia pergi kedai tom yam pula dia. Ni junub tak mandi lagi ni. Tadi khabar pergi bazar Ramadan pula dia. Ni nak mantai ni pergi apa? Mantai Perdana lah dia, pergi daging semua. Dia lihat muka-muka tak salah, muka junub. Tuan-tuan kan? Jadi kata di sini, ya sebaiknya janganlah kita makan, kau tidur, kau masih keadaan kita beraktiviti, masih berjunub. Mandilah dulu. Maka mendatangi engkau, apa kesan dia? Kesan tak baik dia apa? Dengan sebab kau berjunub itu macam-macam bala akan datang. Dia kata akan bala yang adidah pelbagai lah. Ya, maknanya badan yang mungkin tak sihat, tentang penyakit, losu, otak pun tuan jam, krem, sel tak berhubung, macam-macam penyakit akan datang kerana goma menangguh-nangguhkan mandi junub. Maka jika lemah engkau daripada mandi pada ketika itu, sojuk. Kan macam ekon dia kan menghembus-hembus biji mata gitu. So tak boleh nak buka, melekat, kena gam. Tuan-tuan sojuk, musim sojuk contohnya. Ataupun malam tu memang tak terdaya nak mandi. Lemah dia nak mandi wajib, mandi junub. Maka sekurang-kurangnya, kata Syekh tuan-tuan, kita basuh farash kemaluan dan juga berwuduk sebelum tidur ataupun sebelum makan ataupun aktiviti yang lain tersebut. Qala selanjutnya tuan-tuan, kata Sayyidil Habib radhiyallahu anhu, disebutkan lagi antara adab ialah berkekalan dalam berwuduk. Sebaik-baiknya tuan-tuan kita ni sentiasa ada wuduk. Kata beliau, faslun, dan atas engkau dengan memperbaharukan wuduk bagi tiap-tiap fardu. Kita cuma maghrib isyak lah. Maghrib isyak tu pendek kan. Maghrib isyak tu biasa kita tak tajdid lah. Kita gunakan wuduk maghrib untuk solat isyak. Okey, tapi sebenarnya kalau nak wuduk pun bagus.
memperbaharui wuduk, maknanya wuduk yang asal masih ada, tapi kita tajdid. Tuan-tuan, masa Ramadan ni zuhur boleh tahan sampai asar, kita kurang makan, memang tak makan kan, kita punya kontut pun kurang keluar lah rasanya, kencing pun kurang lah, air tak kurang kan, jadi boleh kontrol. Tapi sunnahnya tetap kita berwuduk, walaupun zuhur tadi ada wuduk, untuk asar kita kembali berwuduk semula, sunat begitu. Sunat. Dan bersungguh-sungguh olehmu bahawa sentiasa engkau di atas taharah. Kita latih diri kita sentiasa berwuduk, insya-Allah hati kita juga akan terlatih untuk sentiasa bersih. Dan baharukan olehmu akan wuduk pada tiap-tiap kali berhadas engkau. Jadi batal je, buang air, wuduk semula. Kontut tuan-tuan, ambil wuduk semula. Begitu maknanya. Ya. Maka bahawa wuduk itu senjata bagi mukmin. Disebut al-wudu'u silahul mukmin. Ya, senjata. Jadi kalau dah ada senjata, tuan-tuan, jadi musuh tak boleh hampir dengan kita. Syaitan tak boleh lokek dengan kita. Tuan-tuan, nafsu kita tu mudah dikawal. Kenapa? Kerana kita ada senjata, iaitu dinamakan berwuduk. Sentiasa dalam berkeadaan berwuduk. Ada satu cerita kat sini tuan-tuan, iaitu kisah Al-Qutub, Al-Imam Wali Besar Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Abul Hasan, datang seorang student nak mengaji, bukan nak mengaji tafsir, bukan nak ambil tarikat Syadziliyah, tak. Datang nak mengaji kitab kimia. Kimia ni apa? Tengok tadi dia kata tentang fizik, bio, tentang makmal, ilmu kimia. Kimia apa maknanya? Terjemahan dia, macam mana resepi, macam mana cara nak buat omeh. Ni duit raya tak ada ni. Tuan-tuan, bonus pun tak banyak. Jadi nak buat macam mana? Fikir jumpa syekh, ajar saya macam mana nak buat omeh. Jadi esok saya nak buat kuih raya banyak-banyak, saya nak bagi duit raya banyak-banyak, saya nak tabur duit raya sebab saya dah ada omeh sendiri. Tapi kena buat lah. Si murid ni jumpa Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa yang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bagi dia punya tips tuan-tuan? Bukanlah dia khabar aku beli topung 13 kilo. Maggi 3 bungkus, tak ada macam tu dah. Kan? Dia kata apa? Syekh dia kata, kau kalau nak ngaji, nak buat omeh ni, duduk dengan dan paling pendek 1 sen setahun. Duduk dengan dan setahun. Tapi syarat tambahan ialah, kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, mesti ambil wuduk. Waktu kontut, ambil wuduk, 2 rakaat solat sunat, wuduk. Terkencing, batal wuduk, pergi ambil wuduk, solat lagi 2 rakaat. Setiap kali terbatal wuduk, pergi ambil wuduk dan solat sunat 2 rakaat, kita panggil solat sunat wuduk. Ini amalan siapa ni? Solat sunat wuduk ni. Yang Nabi dengar tapak kakinya di syurga. Amalan siapa? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ini pun satu amalan yang jangan kita cuaikanlah. Ya, walaupun tak dapat selalu, tapi sekali-sekala kena buat solat sunat wuduk ni. Ambil wuduk, solat 2 rakaat dengan niat solat sunat wuduk. Qul ya, qul huwallah. Kalau nak baca surah. Kan? Kalau tak baca surah pun tak mengapa tuan-tuan. Okey, jadi ini syarat dia. Boleh nak belajar, nak mengaji dengan dan, nak belajar ilmu, nak buat tempa, nak cari omeh, ini cara dia. Itu je. Ya. Dan nanti selepas kau lulus ujian semayang sunat wuduk ni secara istiqamah, setiap kali batal wuduk, berwuduk selama setahun, baru dan turunkan sanad ilmu itu. Okey. Maka tatkala sempurna setahun, cukuplah tempoh setahun mengaji, duduk, belum start belajar lagi ni, ilmu kimia tak diturunkan lagi. Tuan-tuan, cukup dengan apa? Berwuduk, solat sunat wuduk selama setahun. Pergi demikian itu laki-laki kepada telaga. Jadi ada pergi, dia pun cedok. Tuan-tuan, daripada nak ambil air lah. Tuan-tuan ambil air, nak wuduk. Rupanya tuan-tuan yang masuk dalam baldi dia tu apa? Omeh. Ataupun perak. Tuan-tuan doa lah, kalau ada pek nanti beritahu lah, share lah, jangan seorang lah kan. Kalau ada tuan-tuan cedok-cedok kat kolah rumah kita tu, kat ada macam tu, beritahu. PM topi, kita datang. Tuan-tuan. Si murid ni pula dah terkejut tuan-tuan, dituang balik. Omeh perak tadi yang penuh dalam bekas tempayan dia tu, dicurah balik tuan-tuan. Kenapa? Dia kata, ya Allah, ini betul-betul karamah ni. Ini betul-betul luar biasa ni. Tuan-tuan, itu maknanya. Dan datang ia kepada Syekh, si murid ni jumpa Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an.
maka mengkhabar ia akan dia. Tuan Guru, saya ikut betul petua yang Tuan Guru sampaikan. Mesti berwuduk sentiasa, lepas wuduk solat sunat. Saya dah buat setahun. Jadi, tapi semakin saya pergi timba perigi tu, perigi dalam timba situ penuh omeh. Maka kata Syekh, sesungguhnya telah jadi engkau sekarang sekalian engkau itu kimia. Apa maksud tuan? Engkau tu dah jadi omeh dah sekarang ni. Maknanya engkau punya nilai ni nilai omeh. Sebab apa? Menjaga adab, sentiasa berwudu. Maknanya ini satu keadaan sunnah Nabi SAW yang dikuburkan, yang ditinggalkan orang. Kita hidupkan sunnah ini, maka kita bukan nakkan omeh tu dah, tapi kita nakkan nilai ketaatan, kecintaan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan memberi pangkat ia akan dia. Siapa memberi pangkat? Maka Syekh ni puas hati dah dengan murid dia. Maka Al-Imam Abdul Hasan Asyadili, tuan-tuan, yang kita tahu cerita dia, satu wali kutub ni daripada Tunisia. Imam ini belah Maghribi tu, datang ke Mesir. Ni zaman-zaman penjajahan dulu, tuan-tuan, banyak ulama Maghribi, banyak ulama Tunisia, ulama Algeria pergi ke Mesir. Mesir ni tapak subuh untuk tarikat. Imam Abdul Hasan Asyadili ni antara kita tahu yang mula-mula memperkenalkan tarikat tu, tarikat Asyadiliyah. Kita yang baca Fiqhul Hatim tadi, lepas sembahyang tadi, asal kita tarikat Ahmadiyah ni asal kita ialah Syadiliyah. Kerana Al-Imam Ahmad bin Idris, dia punya tok guru Syekh Abdul Wahab, Imam Abdul Wahab Tazi itu syekh dalam tarikat Asyadiliyah. Syadiliyah ni kalau kita mengaji tasawuf, perbahasan dia lebih susah. Waktu kalau tasawuf mengaji, baca kitab Imam Ghazali, itu lagi senang faham berbanding aliran-aliran Asyadiliyah, tarikat Syadiliyah. Lagi sukar nak faham sebenarnya. Syadiliyah ni saya sebut sikit, 3 syekh dia yang paling utama, pengasas dia Imam Abdul Hasan Asyadili, kemudian dituruti muridnya Imam Abdul Abbas Al-Mursi, kemudian yang ketiga Imam Ibn Atta'illah Sakandari. Ibn Atta'illah saya ziarah baru ni di Mesir, di Kahirah. Imam Abdul Hasan, tuan-tuan, Imam Abdul Abbas Mursi di Iskandaria. Ini semua pelopor leluhur utama dalam pengamalan tarikat Asyadiliyah, tuan-tuan. Kita kemudian, tarikat Ahmadiyah ni kemudian sikit. Maka sanad ni berhubung dengan Asyadiliyah. Jadi Imam Abdul Hasan Asyadili kata, tuan-tuan, dia pun bagi tauliah kepada murid ini. Kau murid yang setia, kau jujur, maka kau diizinkan untuk menjadi pendakwah. Jadi terjemahan itu saya kira kurang tepat tu. Tengok terjemahan dia kata apa? Dan memberi pangkat ia akan dia hal keadaannya berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya tengok terjemahan dia iaitu Syekh memberikan tauliah kepada murid tersebut. Pangkat itu tauliah, keizinan untuk menjadi pendakwah. Jadi saya bagi awak tauliah, awak boleh mengajar mana-mana topik kat subjek yang awak mampu mengajar. Itu maksud, tuan-tuan, tauliah daripada Imam Abdul Hasan kepada muridnya. Baik, sikit lagi tuan, kita nak habis pukul 7 suku. Kita nak semayang sunat, kemudian dapatlah pahala haji dan umrah. Tuan-tuan, kita iktikaf sampai selesai waktu syuruk. Baik. Qala dan atas engkau dengan semayang 2 rakaat tiap-tiap kali ambil wuduk. Kita dah sebut tadi kan. Ni amalan Sayyidina Bilal. Ya, Nabi tak ajar pun amalan ni. Sayyidina Bilal buat. Akhirnya Nabi tanya, macam mana dia boleh nampak masa Isra' Mi'raj, tapak kaki kau dah ada kat sanun tu. Dekat bunyi kaki kau dah ada kat syurga. Apa amalan? Saya Rasulullah lepas wuduk saya semayang. Maka Nabi perakukan kaifiat itu, Nabi benarkan itu amalan solat sunat wuduk. Jadi usahakan. Maka jika tiada kuasa engkau bahawa engkau mengekali atas taharah. Kalau kita 24 jam nak jaga wuduk susah, maka bersungguh-sungguh olehmu akan bahawa tiada engkau tinggal akan dia. Sekurang-kurangnya masuk masjid kan, adalah wuduk. Kadang-kadang jam juga student kita ni kan, dia masuk majlis ceramah pun 6 petang, masuk tahlil 6.30 petang. Yang paling tak syok masuk majlis khatam Quran, masuk maghrib pergi ambil wuduk balik. Apa maknanya? Bukan seorang dua, satu student, satu asrama tu. Maknanya dia masuk ke dalam majlis tu tanpa wuduk. Itu silap, itu satu kerugian lah kan. Jadi kata Habib, kalau tak boleh pergi pasar berwuduk,
tak boleh naik bas berwuduk, ni balik kampung naik kapal terbang berwuduk kau tak boleh pun masuk masjid taklah tak ada wuduk. Walaupun mungkin kita tak bertujuan solat, kita tujuan hanya nak berprogram, mesyuarat. Tapi kalau masjid, tuan-tuan, apatah lagi nak baca Quran. Baca Quran memanglah boleh tanpa wuduk, kalau tanpa menyentuh mushaf boleh. Kan, tuan-tuan, boleh, tak ada masalah. Tapi afdalnya tetap berwuduk. Macam kita punya handphone ni banyak kegunaan dia kan. Dalam ni lah ada Quran, dalam ni lah ada wirid, dalam ni lah ada selawat. Semua ada dalam handphone kita ni. Sebab tu kita kata memanglah ini bukan mushaf. Tak wajib kita berwuduk untuk membaca Quran, memegang handphone. Tak wajib. Betul kan? Tak wajib. Tapi dia sudut adab, lebih afdal berwuduk. Tuan-tuan kan? Jadi lebih afdal kita berwuduk lah. Walaupun kita hanya hafal Quran, kita nak baca Al-Mulk lagi tu, tak nak tengok mushaf. Baru ni ada satu, namanya Ustaz Abu Bakar. Dia orang Bangladesh. Tapi duduk di Senawang ni, di Seremban. Dia mengaji talaqi dengan Syekh Syarafuddin 30 juzuk. Ada Zahril Ghaib, tak tengok mushaf. Wah, anda 30 juzuk, bukan 1 juzuk, 2 juzuk. Semua, seluruh Quran. Dia duduk depan Syekh, dia baca. Syekh semak, Syekh pun tak tengok Quran lah. Dia pun yang baca ni pun tak tengok Quran. Kalau macam tu, Syekh Qadha memang anda lah. Ya, memang anda betul. Kita baca pun salah. Kan mata dah berpasi, tuan-tuan, baca lama kan. Pun baca silap, tapi anda, tuan-tuan. Okey, walaupun ustaz tersebut tak pegang Quran, walaupun Quran dalam dada dia, dia hafal, dia nak tasmik, tuan-tuan, maka adab dan sunnahnya tetap kita berwuduk. Dari satu sudut lain saya nak ingatkan, mana lebih afdal? Mengaji dengan mushaf Quran ke mengaji dengan handphone? Mana lebih afdal? Mestilah afdal dengan mushaf. Handphone ni masalah tengah-tengah satu ayat masuk WhatsApp. You dah beli belum bazar? Dah masuk. Ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, masuklah. Baju raya ni tak muat ni, tukar. Jekyll dah, Jekyll pula dah. Jekyll kan masuk dah cerita kuil, cerita di BKL pula dah, macam-macam pula masuk. Jadi lebih baik mengaji pakai mushaf, afdal. Tapi ini alternatif lah kan. Kalau kita sementara nak menunggu orang rumah, kita boleh 3 jam dekat Jekyll tu. Kalau mengaji, berapa juzuk boleh khatam? 3 juzuk boleh habis. Sementara nak tunggu di shopping tu, jadi kita melopor, monong kan, baik kita mengaji. Quran tak bawa, boleh guna handphone. Walaupun kita tak ada wuduk. Faham kan? Jadi afdal tadi berwuduk, dan afdalnya pilihan antara handphone dengan mushaf Quran, elok guna mushaf Quran. Boleh? Okey. Qala, nak mengaji Quran afdal berwuduk. Duduk majlis ilmu, nak mengajar, nak belajar, tuan-tuan, dalam majlis zikir tak syarat wuduk. Kan? Baca je lah zikir apa nak baca, tak syarat wuduk. Kita lepas bagi salam pertama tu, tuntut. Dah settle lah sembahyang, salam kedua sunat. Tak ada masalah, boleh duduk zikir, beratib pun apa, baca lah. Tapi itu syarat kesempurnaan sahaja. Wuduk kalau ada, lagi cantik, lagi bagus. Tuan-tuan, untuk berzikir. Dan seumpamanya, demikian itu daripada segala ibadah. Dan apabila mengambil wuduk engkau atau mandi engkau, maka takut olehmu bahawa engkau menyimpankan atas fardu daripada demikian itu. Maknanya apa? Maknanya janganlah kita sukat yang wajib je. Berapa kali basuh muka? Sekali je. Tangan? Sekali. Tangan pula ngangam sampai siku je. Tak boleh lebih sikit. Tak nak. Membazir apa? Tu kedokut semua. Jadi kita jangan hanya berpada yang wajib-wajib. Ambil juga yang sunat-sunat itu dalam kita bersuci, tuan-tuan. Faham? Jadi maknanya apa? Bahkan saya ugia bahawa engkau memeliharakan atas segala sunat-sunat, adab-adab atas umpama barang yang sampai akan dia daripada mandinya dan wuduknya Nabi SAW. Nabi wuduk, tuan-tuan, satu cupak air cukup. Wuduk Nabi. Berapa liter tu? Tuan-tuan, botol mineral yang kocik tu. Bukan yang panjang 400 ml tu, yang kocik lagi tu sekarang. Cukuplah untuk kita tarawih sementara 8 rakaat 10 rakaat tu, tuan-tuan. Kocik ya, satu mud ya Nabi punya air untuk berwuduk. Untuk mandi, satu sok, satu gantang. Cukup. Kita tuan-tuan, satu gantang tu boleh nak basuh muka. Punya membazir gitu. Itu memang pembaziran. Tapi berwuduk, tuan-tuan, jangan kurang 3 dan jangan lebih 3. Kurang 3 pun tak betul, maksudnya tak sempurna. Lebih 3 itu pemborosan, pembaziran. Faham kan? Jadi jaga sunat adab masa mandi dan masa wuduk. Dan sayugia bahawa engkau mandi pada setengah waktu dengan diniat tanazzuf ni bersucilah.
Dan jika tiada mengenai janabah sekalipun. Kita orang Melayu kita ni memang handa bab ni lah. Kita Melayu ni memang sehari mandi 2-3 kali. Tapi tuan-tuan kalau handa, pergilah duduk tanah Arab tu yang tepek soju-soju tu, tak pek tu mandi tu setiap hari. Kan tepek sehari sekali pun handa lah tu. Tuan-tuan tak ada khabar mandi kambing ke mandi khabau ke, tak ada. Tuan-tuan memang soju. Ya, yang penting kita bersih. Sikit lagi. Dan datang menyungguh-nyungguh pada hadis atas mandi, paling penting sekali, wajib ataupun tuntutan mandi tu sekurang-kurangnya seminggu sekali, hari Jumaat. Saya pernah keluar tabligh dulu di Mesir, saya ikut kawan-kawan saya keluar 3 hari. Tuan-tuan, dia Jumaat tabligh ni dia kena jagalah kebersihan, kos apa, api air masjid tu jangan guna tak tentu harap. Mengamuk orang masjid nanti. Kena halau kan nanti kan. Jadi memang keluar tu 2-3 hari tu memang tak mandi lah cerita musim soju pula. Tetapi hari Jumaat tu semua Amir Sab tu lah, ketua rombongan tu kata semua mandi. Maknanya menekankan fadilat mandi untuk hari Jumaat, mandi untuk hadir solat Jumaat. Tuan-tuan, hari Jumaat memang betul. Hari Jumaat dituntut, ya, bagi yang mengkehendaki hadir akan dia Jumaat, maka sangat dituntut untuk dia mandi. Walaupun memadai dengan berwuduk pun okey. Baik. Maka atas engkau dengan dia, makna mandi sunat hari Jumaat, termasuk tuan-tuan kita ni tamat hari Isnin ataupun Selasa nanti mandi sunat hari raya. Okey, jangan tak mandi pula. Baju Melayu dah jekel dah baru dah. Jubah dah cantik dah, tak mandi. Tak cantik. Sunat mandi untuk hari raya. Dalam syariat kita, mana-mana perhimpunan sunat mandi. Pergi Arafah mandi. Nak ziarah maqam Nabi mandi. Tuan-tuan, nak pergi melontar mandi. Mana-mana perhimpunan sunat mandi. Maka itu namanya mandi sunat. Okey. Qala, ya, dan iaitu memadai pada membersihkan tetapi pada setengah daripada beberapa waktu dan pada hak setengah orang. Dan apabila selesai engkau daripada wuduk, ataupun tuan-tuan selesai kita mandi, baca doa yang kita dah hafal lah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kata Imam Nawawi, tuan-tuan, kalau kita lelaki ni doa wudu, kalau boleh jangan ada penghalang ketika berdoa. Menghadap kiblat dan kita mendongak ke langit. Doa selepas wudu maknanya biar direct dengan langit. Macam kita kata tempat wudu kalau berbumbung, tuan-tuan pergi berdoa tempat yang terbuka. Kita lelaki senang sikit lah. Untuk muslimat kan dia kena sarung tudung dia semualah. Kalau boleh buat, ini lagi afdal, tuan-tuan, ya. Kemudian kemestian mengikut Rasulullah SAW. Yang ini nanti kita sambung lepas raya. Tuan-tuan, 5 minit lagi ni, tuan-tuan tunggu sekejap. Zikirlah apa-apa yang patut sebelum ya kita nak buat solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha, tuan-tuan. InsyaAllah kita zikir sekejap. Mudah-mudahan ini antara yang menutup Ramadan kali ini lebih cemerlang. Moga-moga semua telah bertemu Lailatul Qadar, sama ada yang dah lepas ataupun mungkin malam nantilah, malam 29 nanti. Ya, Sabtu malam Ahad. Pagi Ahad ni insya-Allah pagi 29 mungkin itulah waktu Lailatul Qadar. Tuan-tuan, mudah-mudahan segala amalan kita Allah terima. Semoga istiqamah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah dah masuk waktu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا لطيف 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله والله أكبر 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 قال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وأحبابنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران والفوز بأعلى الجنان اللهم أعد علينا رمضان سنينا عديدة وأزمنة مديدة اللهم يا الله ya Tuhan kami dengan keberkatan Al-Quran, dengan keberkatan Ramadan, dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah qiyam kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah zakat dan sedekah kami ya Allah, terimalah segala ketaatan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami di kalangan mereka yang bahagia kerana diterima amalannya. Jangan jadikan kami di kalangan mereka yang celaka kerana ditolak amalannya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kami ya Allah. Perpanjangkan Ramadan untuk kami pada tahun-tahun yang akan datang ya Rabbal Alamin. Dalam keadaan kami sihat dan afiat dan mampu untuk menyempurnakan ibadah puasa dengan sempurna ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkatan bulan yang mulia ini ya Allah, dengan kemuliaan penghujung Ramadan ini ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah, terimalah hajat kami ya Allah,
terimalah doa kami ya Allah, dengarlah rintihan kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang sakit ya Allah, berikan kesembuhkan penyakitnya ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang bermasalah ya Allah, mereka akan selesaikan masalahnya ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang ingin balik kampung bermusafir ya Allah, mereka akan sampaikan dia kepada destinasinya ya Allah. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui segala hajat kami ya Allah, Engkau lebih mengetahui isi hati kami ya Allah. Kabulkan segala hajat kami ya Allah, berikan kejayaan cemerlang kepada anak-anak kami ya Allah, terangkan hati mereka ya Allah, tenangkan hati mereka ya Allah, kuatkan semangat mereka ya Allah, elokkan akhlak mereka ya Allah, kukuhkan akhlak mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, terimalah kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay, tuan-tuan, saya ambil kesempatan kepada Prof dan semua, saya ucapkan selamat hari raya, ma'azal batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surahul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw